Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Ustaz buat satu lagi record lah. Sebab Ustaz difahamkan tajuk Al-Abqar fi Hindusiyah ni tak ada dalam klip. Mungkin tertinggal kot. Tak apalah. Ni untuk ujian esok lah. Kalau boleh baca, boleh dengar insyaAllah. Al-Abqar fi Hindusiyah waqafa zuhad wa ruhbanul Hindusiyah mawqifan da'yan ila al-imtina' an akli al-luhum wa tabriruhum anna al-hayawanat laha nuqusun hayyah kal bashar. Lembu dalam agama Hindu ini di mana para pendeta dia, ruhban zuhad agama Hindu ini mengambil pendirian iaitu mereka melarang da'yan ilal imtina', mereka melarang penganutnya lah, melarang penganutnya daripada memakan daging, kerana mereka kata haiwan-haiwan ini dia adalah ada kehidupan sendiri, ada kehidupan seperti manusia, maknanya hidup seperti manusia, maka tidak boleh dimakan daging dia. Wasyajja'u wal ghidha'i an nabati, dan mereka menggalakkan supaya memakan vegetarian, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Walakin ma'al waqti iqtasara al-amr 'inda umumihim 'ala tahrim akli luhum al-abqar. Tetapi peredaran masa, zaman perubahan masa semua sekali, dia membawa kepada pengharaman makan daging lembu. وتصل الأمر تدريجيا إلى تقديس الأبقار وليس عبادتها كما يتداول بعض الناس. Dan akhirnya sampai kepada mensucikan lembu-lembu. Tadrijiyah maknanya secara berasal-asal, berperingkat-peringkat, akhirnya dia membawa kepada mensucikan lembu. Walaysa ibadatiha, dan bukan menyembahnya sebagaimana yang difahami oleh sebagian manusia lah. Jadi bermula daripada mengharamkan daging lembu, akhirnya membawa kepada penyucian, mensucikan lembu itu sendiri. Al-abqar 'indahum takhalli sya'nuha wa ya'kuluna halibaha. Jadi lembu ini di sisi mereka, di sisi penganut mereka adalah sesuatu yang suci lah kan. Dan sebab itu mereka meminum susu lembu, wastakhrimuna rawsaha fi tasmid al-ardi, dan mereka menggunakan najis lembu itu untuk membajak ataupun untuk membaja sebagai baja lah kepada tanaman, tanam dalam tanah. Wasiranu lil harasah, dan anak lembu itu, badan lembu itu untuk digunakan untuk membajak. Lidzalika namat tharwatuhum al-hayawaniyah ma'al baqar fabalagat mi'atul uluf. Jadi bila lembu ini dianggap sesuatu yang bermanfaat, maka dia dianggap sebagai sesuatu ataupun lambang kepada kekayaan. Tharwah maknanya harta lah, lambang kepada kekayaan, lambang kepada harta. Sebab itu fabalagat mi'atul uluf, maka sampai kepada ratusan ribu lembu. Sebab apa? Sebab dia ada lambang kekayaan. Wal baqrul muqaddas fi nadarihim yatajawwalu haitsu yasha. Jadi bila mereka menganggap lembu itu suatu yang ataupun binatang yang suci, maka lembu ini boleh berjalan di mana sahaja. Boleh berjalan di mana sahaja. Waqad yu'abbir aham asy-syawari' wa yatawaqqafu as-sayr wa yazdahim. Dan kadang-kadang lembu ini dia boleh melintasi jalan-jalan utama sehingga menyebabkan berlakunya kesesakan, berlaku aksiden semua sekali lah. وقد يتوقف قطار مسرع لمرور قطيع من الأبقار حتى لو أدى التوقف إلى حادث أليم. Dan kadang-kadang juga bila lembu ini dia melintas rel kereta api, qatar musri', kereta api ekspres tu, kadang-kadang menyebabkan aksiden kerana emergency brake emergency kereta api menyebabkan berlakunya aksiden. Jadi
kedudukannya sebagai suatu binatang yang suci. Waqad yufrishu ba'duhum as-sajad al-ahmar al-murul al-abqar, dan kadang-kadang mereka juga menghamparkan kapek merah lah untuk dilalui oleh lembu. Kama anna bawl al-baqar yadkhuluhu ba'd kahanihim ila ma'abid bi aw'iyatin khassah, dan mereka juga membawa ataupun baul ni air kecing lah, air kecing lembu ini mereka akan membawanya ke kuil. Diletakkan satu bekas oleh pendeta ini, dibawa dalam bekas ke kuil, wa yaqumuna bi rashihi ala man yu'adduna al-ibadat fi hadhihi al-ma'abid tabarrukan. Dan bila penganut agama Hindu datang ke kuil, maka dia akan direnjiskan. Mana direnjislah maknanya air kecing itu kepada orang yang datang untuk beribadat. Untuk apa? Tabarukan, untuk mengambil berkat. Hasba mu'taqadatihim, berdasarkan i'tiqad mereka lah. Kaman anna arawth al-baqar al-jaf qad yuqidunahu fi buyutihim lil ghayati nafsiha. Sebagaimana juga najis lembu itu yang kering itu mereka akan membakarnya sebagai bahan bakar lah di rumah mereka, sebagai api untuk memasak. Wa min jumlatin khutuwat taqdisihim lil abqar anna al-Hindusiyah tawajjaha ila dafn al-baqarah 'inda mautiha. Jadi langkah seterusnya mereka mensucikan lembu ini ialah lembu ini akan dikebumikan, ditanam bila dia mati. Ya, bila lembu mati itu maka ditanam dalam tanah. Wa dafnu yura fiqha tuqusun diniyah wa syakl min al-ijlal wal munasabah. Jadi upacara nak tanam itu diiringi oleh upacara tertentu yang akan dipimpin oleh pendeta dia lah, Tok Sami dia lah, dengan upacara keagamaan. Wal mustaghrib kaifa annahum bimuqabil dhalika يحرقون جثث الإنسان الميت بينما يقومون بدفن البقر عند موتها. Dan yang peliknya, sebaliknya mereka akan membakar mayat manusia. Ya, bila manusia mati mereka akan bakar, tetapi bila lembu mati mereka kebumikan. Jadi peliklah, seolah-olah menampakkan bahawa lembu ini memang begitu mulia di sisi mereka berbanding dengan manusia sendiri. Okey. Dan kalau kita tengok dalam YouTube pun kedudukan lembu ni memang kita kata pelik sungguh lah. Kalau di India kan, kadang-kadang di tepi jalan tu mereka ada ramai-ramai wanita yang menjual tumpukan tahi lembu. Tak, di tepi jalan. Jadi dia jual lah satu tumpuk tu berapa harga dia tu, dengan pelbagai tujuan lah, ya, untuk sebagai bahan bakar ataupun untuk sebagai nak simen rumah ke, tak, di kalangan orang dia yang miskin lah. Jadi ini kedudukan lembu dalam agama Hindu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat memberi kefahaman lah kepada itu semua. Wallahu a'lam.